Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu sekali lagi dalam majlis pembacaan kitab Bahrul Mazi. Semoga Allah memberkati majlis ini dan memberikan kepada kita kefahaman dalam memahami karangan Syekh Muhammad Idris Ibni Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pada masalah yang ke-497. Adapun masalah yang sebelum ni yang saya tak jelas tu, saya merajah semula. Saya tak sempat nak merajah untuk dua masalah tu. 497. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahihi, Allahumma amin. 497 masalah haid bersemedangan, bagaimana menahankan darahnya apabila hendak sembahyang. Haid bersemedangan, darah istihadah. Kata Nawawi, apabila orang yang keluar darah bersemedangan itu hendak sembahyang, maka bahawasanya disuruh akan dia dengan ihtiyat pada suci hadasnya dan suci najisnya. Maka membasuhlah ia akan farajnya sebelum wuduk dan tayamum jika ia bertayamum. Dalam perbahasan tayamum, tidak sah tayamum melainkan setelah dia suci daripada hadas kecil. Kalau dia, maafkan secara lebih tepat, melainkan setelah dihilangkan najis. Tidak sah ia bertayamum kalau dia masih lagi ada najis. Contoh, satu orang dia buang air, lepas tu dia nak sembahyang, dia tak istinja lagi, hendaklah dia beristinja terlebih dahulu, barulah dia boleh bertayamum. Berbeza dengan wuduk, sah wuduk walaupun dia belum beristinja. Satu orang buang air, dia betul-betul buang air, kemudian dia terus ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, sah ke wuduknya? Sah. Berbeza dengan tayamum. Sebab tayamum ni ibadah yang tidak sekuat wuduk. Wuduk dia mampu sah sekalipun masih badan kita bernajis. Cuma dia nak sembahyang tak boleh lagi, sebab dia masih menanggung najis, so dia kena beristinja. Kalau dia pergi pegang kemaluan dia, batal wuduk dia tadi. Jadi mau tak mau ketika tu dia kena beristinja. Imam orang lain tolong istinjakan dia, orang lain tolong istinjakan dia. Macam mana cara dia? Ikutlah macam mana cara sekalipun kan, yang tidak membatalkan wuduk dia lah. Kalau isteri dia tolong istinjakan dia, batal wuduk dia. Kalau orang lelaki istinjakan dia, mungkin berlaku untuk orang sakit, katakan untuk orang sakit. Kalau orang lelaki istinjakan orang lelaki, yang mengistinja itu yang batal, sebab dia memegang kemaluan. Manakala yang kena istinja, iaitu si sakit tadi, tidak batal wuduknya, sebab yang berlaku hanya persentuhan di antara lelaki dengan lelaki. Cuma lelaki yang menyentuh kemaluan, yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh tidak batal. Baik. Maka membasuhlah ia akan farajnya sebelum wuduk dan tayamum jika ia bertayamum. Membasuhlah ia akan farajnya sebelum wuduk dan tayamum jika ada bertayamum. Dia elok-elok je istinja, dia air tu cukup-cukup dah, katakan, untuk wuduk dan juga istinja. Tiba-tiba selesai dia beristinja, dia pun nak start ambil wuduk, sakit perut balik semula, istinja balik, qada ajab balik, menyebabkan air jadi sikit dan tak cukup terus untuk berwuduk. Habis air untuk istinja je, katakan. Jadi air dah tak ada, ketika tu dia pun bertayamum. Dan sumbi, kamus ada? Tak akhir dalam ambilkan kamus? Dia tolong cari pula. Ajin tu, carilah. Sumbi, sumbing tahulah kan, sumbi tu. Ya Allah. Tengok siapa cepat. Apa dia? Tampal. Tampal dia tu. Tampal sekat. Sumbi maksud tampal. Kayu pemegang kain. Gigi yang ditampal.
Okey, boleh kata tampal sumbi masuk tampal. Dan sumbi farasnya dengan kapas atau perca kain supaya jangan keluar najis atau mengurangkan keluarnya. Kalau darah haid, darah istihadah dia tak banyak, tertahanlah darah tu dia keluar. Tapi kalau darah tu dah banyak sangat, dia tahan pun keluar. Sekurang-kurangnya dia mengelakkan banyak keluar, walaupun keluar. Maka jika sekiranya darah itu sedikit, nescaya tersempang, iaitu tertahan ia dengan kerana sumbi itu sendirinya. Maka tiadalah apa suatu lagi diperbuat bagi menolong sumbi itu jangan keluar. Maka tiadalah apa suatu lagi diperbuat bagi menolong sumbi itu jangan keluar. Menolong sumbi itu jangan keluar. Maknanya kalau dia darah istihadah dia keluar secara sikit, bila ditutup dengan sebarang kain tu, maka darah itu hanya tertahan, dia tak mampu meresapi kain tersebut. Maka tak perlulah kita nak buat benda lain. Cukup dengan kain yang menahan itu saja. Maka jika sekiranya tiada tersempang dan tertahan, sempang ke sampang? Maksudnya sempang sempang. Sempang maksud dia sempang berolak-alik, terolek-olek, melintang, sengkang. Dan jika sekiranya tiada tersempang dan tertahan oleh sumbi itu dengan kerana kuat, tambar dan tendang darah. Tambar ke tampar? Ya, ini banyak kalimah saya belajar sumbi, tambar. Tambar ubat, mungkin sini tampar huruf fa tu mungkin tambar. Sebab kalau ikut dalam kamus dewan, tambar maksud penawar, pengubat. Maksud dia bukan ubat Di sini macam tampar maksudnya huruf fa sepatutnya, wallahu a'lam Dan jika sekiranya tiada tersempang dan tertahan oleh sumbi itu dengan kerana kuat, tampar dan tendang darah dari dalam mau keluar, hendaklah ikat akan dia atas percanya dan berselempit dengan perca kain atau tali, ikatkan kedua hujungnya ke tali pinggang, dan maulah kukuhkan ikat selempit serta kapas penyumbi jalan darah keluar. Maknanya bergantung kepada adakah darah yang keluar tu terlalu banyak ataupun tidak. Kalau dia keluar tu, dia tu keluar secara memang banyak betul. Kalau sekadar kita ambil kapas sumbat di tempat tu, tak adanya, memang keluar darah sebab darah tu keluar dengan banyak. Mau tak mau ketika itu dia bukan sekadar meletakkan kapas, tapi dia kena ikat yang dengan panggil kain selempit tu seperti pakai cawat dia memakai cawat supaya sekurang-kurangnya dia berjaya menahan darah yang nak keluar tu daripada membasahi jasadnya. Tapi kalau dia dah pakai kain selempit pun masih lagi darah keluar, nak buat macam mana? Ketakat tu ialah rezeki dia. Maknanya dia semayang juga walaupun badannya penuh dengan darah Okey, tapi hari ini selesai masalah lah wanita. Dia ada tuala wanita dia khusus. Jadi masalah yang kita lihat dalam kitab ni sudah tidak lagi berlaku pada wanita. Cuma kena tahu juga, sebab teknik orang dulu ni kadang-kadang menjadi satu teknik yang penting bagi kita kalau kita tiada alat. Orang dulu dia pernah mengalami perkara tu dan dia tahu teknik nak buat macam mana. Kita pula tak pernah terfikir benda tu. Sekali tak ada, lama juga nak mikir nak buat macam mana tu. Tapi kalau kita tahu, dapat idea terus. Dapat idea terus. 498 masalah haid bersemedangan, wajibkah sumbi kerana sembahyang? Sumbi maksud dia
meletakkan kapas atau sebagainya, menahan kawasan yang terbabit supaya darah tidak keluar. Tidak keluar maksudnya tidak membasahi badan, kerana darah tu memang keluar. Kata Nawawi, hendaklah perbuat sebagai di dalam masalah 497 itu, peri menyumbi menahankan darah supaya tiada keluar ia. Maka sumbi dan berselempit itu wajib ia, melainkan pada dua tempat. Wajib sebab apa? Kerana dia menghalang najis. Sebab asal-asalnya tak boleh kita sembahyang kalau kita bernajis. Tapi masalahnya wanita ini dia salisul baul. Maafkan, dia salisul haid. Maksud dia adalah mustahadah. Bila mustahadah, okey, apa jalan kita untuk mengurangkan? Darah dah keluar. Maknanya jalan yang paling hampir kita pastikan darah hanya pada kawasan terbabit, tidak sampai melampaui tempat lain. Maka mau tak mau kita pun tahan. Sama juga keadaannya dengan lelaki yang salisul baul, salisul baul. Tapi kalau salisul rih, selesailah. Nak buat macam mana? Tak, sebab dia tidak ada najis pada salisul rih. Okey, jadi mau tak mau dia akan wajib untuk ditahan kerana dia mengelakkan kenajisan itu bertambah. Pada asalnya tak sah sembahyang. Okey, sekarang kita kata sah. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh adalah kita tahan darah itu daripada membasahi paha dia, badan dia. Maka kita buat. Kalau darah keluar banyak sikit, okey, kuatkan sikit, tambahkan lagi kain. Tapi sampai dah habis usaha dah, okey, tak apalah. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Okey. Haid kata Nawawi, hendaklah perbuat sebagai di dalam masalah 497 itu, peri menyumbi menahankan darah supaya tiada keluar ia. Maka sumbi dan berselempit itu wajib ia, melainkan pada dua tempat. Pertamanya, dengan sebab ikat dan sumbi yang kuat menyakitkan dan memedihkan dengan sebab terkumpul banyak darah dan ia menambar. Macam menampar keluar. Wallahu a'lam. Kenapa Syekh dia menggunakan kalimah ni? Takut dia adalah lahjah. Wallahu a'lam. Dan ia, iaitu darah itu, menampar keluar. Maka tiadalah lazim akan dia bersumbi amat kerana padanya mudarat. Maknanya darah nak keluar, yang dia tahan. Akhirnya kawasan terbabit jadi pedih. Darah sentiasa nak keluar, keluar dengan kuat. Bukan sekadar mengalir. Ini keluar memang macam kata dia nak keluar sangat. Yang kita duk tahan. Jadi ketika itu akan mudarat kepada wanita tadi. Kalau begini keadaannya, tidak perlulah untuk dia menahan darah itu dengan ni. Bahkan kalau dengan sebab menahan boleh membawa kepada mudarat, biarlah darah tu keluar. Cuma bila itu wanita tu dia sembahyang dalam keadaan dia kena ada inilah sesuatu. Contoh macam yang berlaku pada sebahagian wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf dalam masjid dalam keadaan mereka datang istihadah. Akhirnya mereka solat di atas talam. Sembahyang atas talam, tak talam di atas talam tu. Jadi darah keluar pun tidak mengotori kawasan tepi-tepi tu, cuma dia akan masuk dalam kawasan talam tu. Sampai tahap tu. Sama jugalah keadaannya contoh lelaki yang kena buasir, wali'azubillah, moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Dia kena buasir, darah keluar katakan. Maka ketika itu mau tak mau dia kena cuba tahan. Masa nak sembahyang dia bersihkan dan dia cuba ambillah kapas-kapas tahan. Tapi kalau anda kata dengan sebab itu boleh buat mudarat, biarlah. Cuma bila dia nak sembahyang macam mana? Kalaulah dengan sebab dia solat itu ganggu orang lain, orang jadi geli, busuk katakan, maka dia sembahyang kat rumah lah. Tak perlu dah dia sembahyang berjemaah. Gugur maknanya tanggungjawab dia untuk solat berjemaah. Tapi kalau sama-sama dia ataupun masyarakat okey, dia orang alim contoh, memang masyarakat tak kisah, sebab dia nak kena mengajar, dalam masa yang sama dia ditimpa musibah itu. Jadi dia bila tidak mengganggu masyarakat, silakan. Tapi dalam masa yang sama dia kena mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Mengotorkan masjid adalah haram, walaupun bukan dengan najis, apatah lagi dengan najis. Kita ambil tek hidung contoh, kita celek-celek kat dinding masjid, haram. Tek hidung najis tidak, tapi haram. Kulit telinga betul pergi celek-celek, celek tu kan calit, calit di dinding masjid, haram hukum dia. Pergi meludah dalam masjid, haram. Jadi dia buat macam mana? Kalau dalam keadaan darah akan mengotorkan masjid, maka kerana itu dia tak boleh pergi masjid.
pada asalnya. Tapi kalau dia nak pergi masjid juga, demi untuk mengelakkan kotoran masjid, dia hendaklah ya imam tutup, ya imam pakai pampers, ataupun masa dia sembahyang, dia sembahyang atas satu benda yang dapat menakung darahnya tadi, ya. Pertamanya dengan sebab ikat dan dengan sebab ikat dan sumbi yang kuat menyakitkan dan memedihkan, dengan sebab terkumpul banyak darah dan ia menambar keluar, maka tiadalah lazim akan dia bersumbi aman. Dia sumbi juga, dia tutup juga takat yang tidak mudarat. Okey, tiadalah lazim akan dia bersumbi aman kerana padanya mudarat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yang juga tidak wajib untuk wanita itu bersumbi ataupun menutup kawasan terbabit dengan kapas dan kain perca contohnya. Keduanya puasa, maka tiada boleh ia menyumbi siang hari, maka boleh ia ringkaskan atas selempit jua. Kenapa puasa tak boleh? Kalau dia sedang berpuasa, kenapa dia tak boleh ambil kapas tutup kawasan tu? Longgar. Memasukkan satu ke dalam rongga. Orang dah kata rongga lah. Rongga lah. Tak pasal. Okey, dia membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ketika tu batal puasa. Sama juga ada orang lelaki contoh. Macam katakan orang lelaki tengah dia qada hajat, dia buang air besar contoh. Masa dia basuh, dia naklah basuh pada kawasan yang zahir saja. Apa dia kawasan zahir? Kawasan yang kalau dia berdiri tertutup, kalau dia duduk terbuka. Itu masih kawasan zahir. Maknanya bunga tu bunga tu masih zahir. Tapi kalau dia istinja, dia ni gatal, tak ada kerja. Dia istinja elok dah bersih, tapi dia pergi masukkan jari dia ke dalam tubuh dia, masuk ke dalam kawasan yang kalau berdiri pun tak zahir, kalau duduk pun tak zahir, dalam bunga. Ketika itu batal puasa. Begitu juga orang perempuan, kalau dia memasukkan kapas tadi contohnya ke dalam kawasan yang kalau dia berdiri tak terbuka, kalau dia duduk terbuka, maka ketika itu juga batal puasa dia. Kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam kawasan yang dianggap batin, kawasan yang tidak zahir sewaktu dia duduk ataupun sewaktu dia berdiri. Tak baik saya minum air depan kawan-kawan. Tadi makan kat bawah, tak sempat minum air. Ada keuzuran lah. Jadi sahabat yang tengok rasa tension, balik habis kelas ni kita boleh minum air bawah, pakai duit masing-masing. Okey, kita masuk kepada masalah yang seterusnya, 499. Masalah haid bersemedangan itu, wudukkah dahulu daripada selempit atau bagaimana? Kata Nawawi, telah berkata ashab kita, wajib didahulukan ikat dan selempit daripada mengambil air sembahyang, dan mengambil air sembahyang ia dengan segeranya kemudian daripada sudah menyumbi dan berselempit itu. Maka jika mengikat dan berselempit ia kemudian dilambatkannya mengambil air sembahyang dan panjang oleh masanya, maka pada sah wuduknya itu dua wajah, bermula yang asahnya tiada sah ia. Sama seperti lelaki yang datang darah, lelaki yang keluar darah secara lelaki yang keluar air kencing berterusan, salisul baul. Dia masuk tu je dia pun basuh kemaluan. Lepas basuh kemaluan diikat atau ikutlah macam mana pun. Dia pakai pampers ke, ikutlah. Kemudian dia terus kena sembahyang. Dia kena segera sembahyang. Dia tidak boleh melengah-lengahkan. Kalau berlaku kelengahan, maka tidak sah solatnya. Dia kena buka balik, dia kena basuh balik, pakai balik, baru sembahyang. Demi untuk mengurangkan bertambah najis itu. Makin lama makin banyak najis. Makin lama makin banyak. Maka demi untuk membenarkan dia solat, dia hendaklah segera, sekurang-kurangnya dia sembahyang dalam keadaan najis tidak banyak. Maka begitu juga wanita yang datang darah istihadah, dia nak kena sembahyang. Jadi macam mana? Masuk saja waktu, dia basuh kemaluan. Dia basuh kemaluan, kemudian dia tutup, kemudian dia solat terus.
500, masalah haid bersemedangan sembahyang berselempit keluar jua darahnya, apa hukumnya? Okey. Dalam segi masalah mandi kita dah bincang masalah adakah dia kena mandi. Masalah wanita yang datang darah istihadah, dia hanya kena mandi sekiranya dia pada hari yang berdasarkan kiraan hari itu dianggap dia seperti mutahayyirah. Maka hari yang dia dianggap mutahayyirah baru dia kena mandi. Dan kita telah bincang perbahasan ni, alhamdulillah. Kasar-kasarnya kita telah bincang. Fala auda wala i'adah. Masalah haid bersemedangan, sembahyang berselempit, sembahyang dalam keadaan dia memakai tuala wanita, contoh berzaman kita hari ni. Keluar jua darahnya, apa hukumnya? Dia nak elakkan darah keluar, dia pun tutup dengan kapas, lepas tu dia pakai selempit, dia pakai pampers. Tiba-tiba lepas habis sembahyang tengok basah dia punya pampers dia dengan darah. Jadi macam mana sembahyang dia sah atau tidak? Kata Nawawi, dan apabila sudah kukuh ikat dan selempit sebagaimana di dalam masalah 497 itu, kemudian keluar juga darahnya menembusi celah-celahnya dengan ketiadaan melampau, nescaya tiada membatal ia akan taharahnya dan sembahyangnya, dan harus baginya sembahyang kemudian daripada fardunya menurut sekehendak hatinya daripada sembahyang sunat. Sama seperti lelaki yang didatangi salisul baul, orang yang daimul hadas, maksudnya daimul hadasil asghar, dia hendaklah berwudu apabila masuk waktu baru dia boleh wudu. Kalaulah hadasnya itu disebabkan najis, dia hendaklah istinja terlebih dahulu. Tapi kalau hadasnya bukan dengan sebab najis, contoh dia ini kentut tak tus, keluar manjang, selang 10 minit keluar, selang 3 minit keluar, tengah borak keluar, maka ketika itu tak perlu dia basuh dubur dia. Nak basuh benda bukannya keluar najis, Maka tapi kalau yang macam biasa yang kita jumpa adalah lelaki yang sering keluar air kencing tak tus, air kencing tak tus. Orang Minang kata sansaban. Arwah pas saya kata alah kena sansaban orang, sansaban. Sansaban ni kencing tak tus. Kalau ikut kepercayaan orang Minangkabau, sansaban itu disebabkan minum air tak masak. Dan ubat sansaban ni senang je, kahwin, selesai. Saya dulu antara yang ditimpa penyakit itu. Tak tahu sebab apa dia duk keluar je lepas kahwin selesai masalah. Itu ubat dia rupanya. Jadi apabila seseorang itu ditimpa penyakit begini, hendaklah dia masuk waktu pada wudu, lepas dia sebelum wudu dia istinja, masuk waktu dia istinja, lepas istinja terus wudu, lepas tu terus solat. Cuma dalam perbahasan ni banyaklah dibincangkan oleh ulama. Okey, dia nak tunggu jemaah, adakah tu dianggap lambat atau tidak? Okey, dia nak sembahyang sunat dulu, adakah dibolehkan atau tidak? Okey, itu perbahasan bincangan dalam kitab-kitab fiqh. Yang kita nak bincang di sini, disebut di sini secara jelasnya. Okey, apabila dia dah habis sembahyang fardu, boleh tak dia sembahyang sunat dengan wuduk dia tadi? Boleh. Sebab satu wuduk daimul hadas untuk satu fardu saja. Dalam masa yang sama dia boleh berwuduk dengan wuduk tersebut. Dia boleh solat dengan wuduk tersebut sebarang solat sunat yang dia nak buat, sebanyak hati dia nak buat. Tak kisah Tapi bila masuk waktu yang seterusnya, pergi tandas, basuh kemaluan, kemudian ambil wuduk, solat fardu. Lepas habis solat fardu, buatlah apa saja sembahyang sunat yang dia nak buat. Dan ketika dia berwuduk pun dia berniat bukan mengangkat hadas, tetapi dia berniat untuk mengharuskan solat. Saja aku berwuduk demi aku diizinkan untuk bersolat kerana Allah Ta'ala. Sebab kalau dia berniat dengan mengangkat hadas, hadasnya tidak terangkat. Sebab dia berterusan keluar air kencing ataupun keluar darah istihadah dalam bahasan kita di sini. Dan harus baginya sembahyang kemudian daripada fardunya menurut sekehendak hatinya daripada sembahyang sunat, kerana tiada melampau keluarnya dan kerana tiada terpeliharakan daripada demikian itu. 501, masalah haid bersemedangan yang sembahyang ia dengan keluar darah kerana taksir selempit, apa hukumnya? Dia lebih kurang je, ambil kapas tak tentu je, tak betul-betul, akhirnya keluar darah. Jadi macam mana sah atau tidak sembahyang dia? Maknanya berlaku taksir, berlaku kecuaian daripada si pesolat itu. Yang nak solat tu dia cuai. Jadi macam mana sah atau tidak solat dalam masa yang sama? Dia tidak menutup
kemaluannya dengan selempit tersebut dengan baik. Kata Nawawi, apabila keluar darah kerana taksirnya pada ikat balut dan sumbi dan selempit kerana kurang tegap kerjanya, buat lebih kurang, tidak secara baik, maka banyak dan berlebih keluar darah dengan sebabnya. Kalau dia tutup elok-elok tak sebanyak itu, tapi dia buat lebih kurang, dia buat main-main, buat tidak bersungguh, menyebabkan akhirnya darah keluar, maka bahawasanya membatal ia akan sucinya. Okey, membatal ia akan sucinya. Kerana darah yang keluar itu darah yang keluar dengan sebab taksir. Memang macam mana pun darah akan keluar, tapi masalahnya kamu menyebabkan darah yang sepatutnya tidak keluar jadi keluar. Jadi seumpama kamu telah sembahyang dalam keadaan kamu membawa darah. Kalau kamu tutup elok, tak sebanyak itu darahnya, mungkin tak keluar langsung atau keluar sikit, maka sikit itu dimaafkan. Tapi dengan sebab taksir daripada kamu buat lebih kurang, darah keluar banyak. Yang lebih yang sepatutnya kalau tutup elok tak keluar tu, maknanya itu bukan keuzuran. Kamu telah menanggung darah tanpa uzur, maka batal sembahyang kamu. Dan batal juga wuduk kerana telah keluar sesuatu daripada kemaluan. Maka membatali ia akan sucinya. Maka jika berlaku demikian itu di dalam pertengahan sembahyang, nescaya batal sembahyangnya. Dan jika berlaku ia kemudian daripada sembahyang fardu, nescaya tidak boleh lagi mengerjakan segala sunat kerana taksirnya. Kerana taksirnya. Dia ikat lebih kurang, takdir Allah Ta'ala darah pun elok tak keluar. Dia dah sembahyang dah, lepas habis sembahyang dia cek-cek tu dia keluar darah secara banyak selepas dia habis sembahyang. Dia boleh sembahyang sunat ke? Tak boleh. Habis fardu macam mana? Fardu sah sebab darah tak keluar. Kebetulannya elok time tu darah tak keluar, darah keluar takat sikit, biasa-biasa je. Tidak berlaku banyak, maka ketika itu sah sembahyang fardunya. Tapi kalau dengan sebab dia taksir itu darah keluar ketika solat, tak sah. Tak sah sembahyangnya kerana dia cuai, dia cuai. Tapi kalau dia dah tutup elok, keluar juga darah, maksud dia keluar tadi, darah tu menembusi kain selempit itu, maka ketika itu batallah sembahyangnya, batallah sembahyangnya ketika itu, sebab berlaku taksir. Tapi kalau tidak dengan sebab taksir, maka dimaafkan. 502. Masalah haid bersemedangan, wajibkah membaharukan menyumbinya tiap-tiap fardu sembahyang? Saya dah sembahyang subuh tadi, saya dah bersihkan elok dah, saya dah tutup dah, betul selesai. Sekarang ni saya nak masuk zuhur. Nak kena buka baru ke? Bersihkan balik ke? Atau tak perlu, cukup dengan payah tadi, cuma berwuduk je? Baik. Kata Nawawi, adapun membarukan, yakni mengganti baru, akan basuh faraj dan menyumbinya dan membalutnya bagi tiap-tiap sembahyang fardu itu, maka ditilik padanya. Kita lihat, kita tengok keadaan. Sekiranya berubah balut dan penampal itu daripada tempatnya akan sebagai berubah yang memberi bekas padanya, ataupun nampak keluar darah dari segenap pihak balutannya, segenap pihak balutnya dan tampalnya, nescaya wajiblah membaharukan. Dan jika tiada berubah, maka nescaya wajiblah membaharukan, sebab darah dah keluar. Dia tampal, lepas tu darah keluar, maka sembahyang akan datang, dia kena bersihkan sekali lagi. Dia kena bersihkan sekali lagi kawasan terbabit. Dan jika tiada berubah tampalnya, dia tampal elok dah, masuk waktu esok, di tempat tampal itu tetap sebagaimana dia, bukan dia beralih. Elok letak situ, tiba-tiba beralih ke tempat lain. Dia lasak main sukan tu, beralih habis. Elok kawasan tu tepat di koordinat sekian-sekian, berubah ke koordinat yang lain, maka ketika itu bila berubah, dia kena bersih semula. Tapi kalau tak berubah macam mana? Kita lihat di sini. Dan jika tiada berubah tampalnya daripada tempatnya sekalipun, maafkan, ini bukan sorry. Kita kena baca sekali lagi. Saya ingat ni ayat baru, rupanya tidak. Ni adalah sambungan kisah tadi. Kita baca sekali lagi. Sekiranya berubah balut, dia balut elok-elok, tiba-tiba masuk zuhur, dia tidur lasak, tiba-tiba balut dia tu dah
dah kat peha dah, bukan pada kemaluan, berubah terus. Dan penampal itu daripada tempatnya. Okey, berubah balut dan penampal itu daripada tempatnya akan sebagai berubah yang memberi bekas padanya. Tapi kalau berubah sikit je, masih di kawasan yang terbabit, tak apalah, ini berubah keluar dari kawasan terbabit, maka dia kena tukar baru. Ataupun tempat keluar darah dari segenap pihak, ataupun nampak keluar darah dari segenap pihak, balutnya dan tampalnya, nescaya wajiblah membaharukan, dan jika tiada berubah tampalnya daripada tempatnya sekalipun. Maknanya kalau kawasan itu darah dah mula basah, kawasan, katakan dia letak kapas, dia sumbat dalam kawasan terbabit, kemudian masuk zuhur, dia boncet, ya Allah, habis basah dengan darah, tapi balutan tu masih di tempatnya. Dah, walaupun tempatnya masih tetap, tetapi kerana kawasan itu sudah basah dengan darah, hendaklah dia tukar dan dibersihkan sekali lagi. Dan kerana zahir darah itu, maka padanya dua wajah bagi ashab kita, bermula yang asah daripada keduanya, wajib membaharukan sebagaimana wajib membaharukan wudu. Okey, sama seperti lelaki yang datang salisul baul, dia selalu kena salisul baul, lepas tu dia dah bersih elok apa semua, dia pakai. Bila mari nak sembahyang zuhur akan datang, dia cek, tak keluar pula salisul baul dia. Dia cek kawasan kapas tu kering je. Dia pun kot ada tapi dah kering, warna biasa. Dia pun ambil contoh untuk pastikan bau elok je, tak ada bau kencing pun. Maka ketika itu yakinlah dia kencingnya tidak keluar. Maka adakah dia perlu istinja? Nak istinja apanya? Tempat bersih. Okey, tempat sudah bersih, masih bersih. Berbeza dengan wuduk. Wuduk lain. Wuduk kita wajibkan dia berwuduk kerana dia itu masih menanggung hadas. Dia masih lagi dianggap ditimpa salisul baul. Walaupun salisul baul dia berhenti ketika itu, tapi sebenarnya dia masih lagi dianggap berpenyakit, melainkan kalau dia dah dia sudah sembuh daripada penyakitnya tadi, maka tak perlulah untuk dia istinja, sebab istinja ketika itu tidak berperanan. Berbeza dengan wuduk, dia berwuduk untuk mengharuskan dia solat, sebab mungkin tengah sembahyang nanti keluar lagi. Okey, mungkin tengah sembahyang dia keluar. Kalau orang biasa tengah sembahyang terkencing, batal lah wuduknya, dan batal lah solatnya. Tapi bagi orang yang mengambil wuduk atas dasar dia itu adalah ditimpa penyakit salisul baul, kalau dia tengah sembahyang keluar, sah sembahyang dia, sah sembahyang dia. Tapi orang lelaki tak adalah keluar begitu sekali, dia keluar senuktah, 2 nuktah. Ini kalau tengah sembahyang basah seluar tu bukan salisul baul, tu terkencing dan seluar. Itu terkencing dan seluar. Okey, 503, masalah haid bersemendangan itu disyaratkan wuduknya masuk waktu kah? Ke boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu? Kata Nawawi, dan telah berkata ashab kita, iaitu ashab Asy-Syafi'i, ashabul wujuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tiada sah wuduk perempuan mustahadah itu bagi sembahyang fardu sebelum masuk waktunya. Dia ditimpa hadas kecil berterusan, maka oleh kerana begitu dia hendaklah berwuduk apabila telah masuk waktu. Dan kata Abu Hanifah, harus dahulu daripada waktunya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah, boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kita tidak sah. Dan dalil kita kerana ianya taharah darurah, taharah dengan sebab darurat, bukan taharah dengan sebab mengangkat hadas, tapi untuk mengharuskan solat. Jadi darurat je. Sebenarnya dia ambil wuduk pun dia still berhadas kecil, tapi atas dasar darurat sembahyang, kita pun kata awak berwuduklah. Atas dasar hormat solat, atas dasar menghormati solat, dia pun berwuduk. Maka tiada harus ia mendahulu daripada waktu hajat. Jadi bila begitu, bila yang kamu nak kena wuduk ni? Saya kena wuduk untuk solat. Maknanya selagi tak masuk waktu, belum berhajat untuk berwuduk. Jadi oleh kerana bila dah masuk waktu, barulah dia berhajat untuk solat, dia pun berwuduk. Maka kita pun sebut, kalau begitu orang yang ditimpa hadas kecil berterusan, dia hanya boleh berwuduk apabila telah masuk waktu. Kerana ketika itulah baru dia
diwajibkan untuk solat. Bila nak solat dia kena berwuduk, maka ketika itulah waktu hajat dia. Sebelum masuk waktu tak hajat lagi, tak berhajat lagi. Sebab tu satu orang contoh, dia sebelum masuk waktu tiba-tiba dia meninggal. Elok-elok dia meninggal tu masuk waktu, adakah dia berdosa? Kerana dia tak sempat nak sembahyang zuhur contoh, lagi 10 minit nak masuk zuhur dia meninggal, adakah dia berdosa sebab tak sembahyang zuhur? Tak sembahyang. Nak dosa apa? Dia masih lagi, dia belum lagi difardukan ke atasnya kewajipan. Sama seperti satu orang yang dah masuk zuhur contoh, tapi dia kata nantilah akhir-akhir ni lebih kurang kat setengah jam masuk asar nanti saya nak solat. Tiba-tiba elok lebih kurang dalam sejam lagi nak masuk asar dia meninggal dunia, adakah dia berdosa? Dia tak berdosa sebab waktu sebenarnya masih berbaki. Waktu sebenarnya masih berbaki, tapi dah takdir dia meninggal sebelum sempat dia melakukan solat. 504, masalah haid bersemedangan itu dituntutkah segera sembahyangkan wuduknya? Dituntutlah segera sembahyangkan wuduknya? Macam mana tu sembahyangkan wuduk? Kita tengok ayat ni macam mana. Ayat Syekh ni ayat lama. Haid bersemedangan itu dituntutkah segera sembahyangkan wuduknya? Maksudnya selepas ambil wuduk tu kena sembahyang terus ke? Itu maksudnya insya-Allah. Kata Nawawi, telah berkata ashab kita, dan apabila mengambil wuduk perempuan yang keluar darah bersemedangan itu, hendaklah bersegera ia sembahyang dengan mengiringi taharahnya, serta lepas ambil wuduk terus dia solat. Maka jika mentakhir ia dengan bahawa mengambil wuduk ia pada awal waktu dan sembahyang ia pada pertengahannya, iaitu pertengahan waktu, nescaya ditilik akan mengapa takhir itu. Kita tanya, awak yang lambatkan ni apa kes? Apa pasal? Jika takhirnya itu kerana bertimbang dengan satu sebab sembahyang, jika takhirnya itu kerana berbimbang, betul kan? Bimbang maka jika takhirnya itu kerana berbimbang dengan satu sebab sembahyang, seperti menutup aurat dan jawab dan qomat, jawab azan, qomat. Qomat tu memang cakap Melayu sungguh, qomat, iqamah tu tapi biasalah orang Melayu kita dah qomat ke belum? Qomat. Jadi dia tutup tu, dia jadi lambat sebab apa? Dia nak jawab azan dulu, lepas tu dia tunggu iqamat, dia nak sembahyang berjemaah maknanya. Dan ia mengijtihad kiblat. Asal dia lambat ni, saya tadi nak sembahyang tapi saya terlupa kiblat ke mana. Udah terlupa pula sebab ini rumah baru. Itu orang dah bagi tahu. Masjid jauh. Nak tanya jiran semua Cina. Macam mana cara ya? Saya berijtihad. Saya pun terpaksalah buka laptop, search search perisian kiblat. Akhirnya saya search 3 perisian. Perisian pertama kata straight, perisian kedua kata dak belah kanan. Udah mana satu yang betul? Saya pun cari yang ketiga, dia kata belah kiri juga. Saya kata tak boleh jadi macam ni. Akhirnya saya terpaksa, internet pula habis. Saya pun minta pergi bayar dulu sebab nak check internet. Dah dapat balik line internet, saya pun buka Google, saya pun search saya di mana. Saya pun tanda, okey ni rumah saya. Saya pun cari Kaabah dekat mana. Dah jumpa Kaabah, saya pun tarik daripada Kaabah tu. Saya pun dah buat gini. Saya pernah buat untuk di rumah saya di Tubak Ramli. Saya pun tarik daripada Kaabah tu sampai kena ke rumah saya. Masa nak kena tu tiba-tiba tertekan tempat lain pula, berubah pula. Akhirnya saya buat sekali lagi. Dekat sejam. Akhirnya saya pun dapat tengok direct, rupanya 3 perisian yang saya download tu semua tak betul. Rupanya kiblat arah lain. Jadi saya pun solat terlambat kes tu. Jadi macam mana? Dia dah lambat. Tapi lambat tu semuanya kerana tujuan solat. Di rumah saya tu saya tanda tu, ni rumah saya di Tubak Ramli. Saya tarik sampai betul-betul ke Kaabah. Baru sembahyang tu tahu sungguh memang menghadap Kaabah sungguh. Lepas tu saya jumpa satu perisian memang tepat sungguh. Siapa nak boleh bagi. Saya bagi tapi free lah. Perisian tu boleh download. Setakat ni itu yang tepat. Banyak dalam program perisian kiblat ni banyak jadi lari. Yang Kompas semua yang lari.
Tapi yang ni setakat saya cek tu memang tepat. Masjid Walidain tu dia lari sikit, tapi masih dimaafkan lah. Sebab selagi mana arah kiblat tu masih dalam 45 darjah tu masih dimaafkan. Tapi sebenarnya kalau kira-kira Masjid Walidain yang kita sembahyang subuh pagi tadi tu, sepatutnya kiblat kita ke kiri sikit daripada kiblat masjid. Okey, tak apalah tu. Itu masalah tu Romli. Dan ia mengijtihad kiblat dan pergi ke masjid besar. Jalan kaki masjid jauh Ustaz. Lepas ambil wuduk apa semua, saya berjalan kaki kat setengah jam baru sampai masjid. Sampai masjid orang dah habis semayang. Macam tu. Jadi saya pun start semayang. Jadi macam mana? Okey. Dan pergi ke masjid besar dan tempat mulia-mulia. Daripada saya semayang seorang-seorang, ambil saya pergi ke ni pengajian. Sebab lepas pengajian masa situ, sebelum dia nak start pengaji, dia akan semayang berjemaah. Jadi pergi ke tempat tu untuk solat. Dan tempat-tempat mulia dan berusaha menghasilkan sutrah yang sembahyang ia kepadanya. Saya sembahyang ni Ustaz, kawasan saya di tengah padang. Pokok benda pun tak ada. Udah saya pun mencari mana pokok ada kayu nak cacak. Sebab kita disunatkan bila sembahyang kita menghadap benda, dan kita dengan benda tu tak jauh. Sebab tu setengah masyarakat kita, masjid kita luar, di tengah-tengah masjid mayang direct luar depan tu. Itu sebenarnya tidak sepatutnya. Walaupun sah semayang, tetapi tidak yang sepatutnya. Contoh masalah di Malaysia kadang-kadang berlaku, mihrab ada depan tapi mihrab hiasan. Mihrab jadi hiasan. Orang semayang tu dah jauh, imam diri jauh daripada mihrab. Mihrab kat depan tu sebagai hiasan. Sepatutnya kita semayang betul-betul menepek. Kita sujud tu depan kita mihrab terus. Itu yang sepatutnya. Tapi kadang setengah masjid berlaku gitu. Mihrab dia masjid besar, jadi mihrab dia sebagai hiasan. Imam pula ke belakang jauh. Dia nak ke mihrab tu mau ke 8 hasta ke 9 hasta baru sampai ke mihrab. Jadi ketika itu hendaklah ada benda di depan imam tu. Saya sendiri kalau di Malaysia, saya tarik kursi penceramah tu, duduk depan saya pun Allahu Akbar. Jadi kursi itu sebagai sutrah. Okey, wanita tadi dia dah datang istihadah. Sebab dia pula pergi suka berjalan-jalan, masuk kawasan hutan, tiba-tiba masuk di kawasan yang lapang. Dia kata, ni kawasan apa ni, lapang, kawasan bunian ke? Contoh, dia pun nak semayang. Nak cari benda nak cocok ni, dia pun jenuh cari kayu. Cari, akhirnya jumpa kayu buluh. Nak cari jumpa kayu buluh tu dekat setengah jam. Dia pun patahkan buluh tu, dia pun cacak, dia pun semayang. Jadi macam mana? Dia dah ambil wuduk dah dekat sejam, setengah jam lepas. Adakah semayang tadi dianggap sah atau tidak? Ini semua contoh dia datangkan. Dan berusaha menghasilkan sutrah yang sembahyang ia kepadanya dan menanti Jumaat dan jamaah. Wanita tadi nak sembahyang Jumaat, boleh ke perempuan sembahyang Jumaat? Boleh, tak ada masalah. Lepas dia sembahyang Jumaat, dia tak perlu lagi sembahyang Zuhur. Dan sembahyang Jumaat, mana ada orang lepas bahazan terus sembahyang Jumaat, mesti dah kena khutbah bagai. Jadi terlambat dah tu. Jadi macam mana, sah ke tidak sembahyang dia? Okey. Dan menanti Jumaat dan jamaah. Dia dah habis. Masuk je waktu, dia pun masuk tandas, bersih-bersih, lepas tu ambil wuduk. Lepas wuduk, duduk kat masjid, tunggu orang bila nak qamat ni. Masjid tu punya lepas setengah jam baru qamat. Dah lambat dia. Jadi macam mana? Kalau Malaysia selesai kejap je tu. Malaysia kena lepas 10 minit tu dah qamat dah. Tapi kalau di masjid tu sampai setengah jam baru qamat. Dia pula pergi masjid mazhab Imam Abu Hanifah nak sembahyang subuh, dia tunggu sampai tanah cerah baru sembahyang subuh. Mazhab Imam Abu Hanifah yang sunat sembahyang subuh ni bukan time-time gelap, dia tunggu sampai kita nampak tanah. Sekarang ni memang nampak je sebab ada lampu. Bayangkan tak ada lampu, boleh nampak tanah. Maksudnya dia dah mula nak cerah. Lebih kurang dalam katakan lagi 10 minit, 20 minit nak habis waktu. Time tu baru nak sembahyang, dah lambat dah tu. Jadi macam mana? Adakah sembahyang dia sah atau tidak sebab dah berlaku? Tidak segera di antara wuduk dan solat. Dan yang menyerupai akan demikian itu, haruslah ia atas mazhab yang sahih lagi masyhur. Kerana dia lambat bukan sengaja, dia lambat atas tujuan kesempurnaan solat. Dan bagi kita satu wajah yang tiada mengharuskan tetapi tiada apa suatu. Adalah dalam mazhab kita adalah pendapat yang kata tak sah. Maksud patutnya bila dah gitu sembahyang terus. Tapi pendapat ini tidak dianggap kuat, tidak ada suatu. Maknanya dia tidak ada mempunyai dalil yang kuat.
Pendapat yang kuat, sah sembahyang dia walaupun di antara dia dengan tu waktu yang lama, ya. Sebab dia jadi lama tu kerana tujuan untuk menyempurnakan solat. Dan adapun apabila mentakhirkan sembahyang itu dengan ketiadaan satu sebab daripada beberapa sebab yang tersebut dan barang yang pada maknanya. Lepas ambil wuduk buat apa? Ustaz, tengok Facebook je. Dia bantai tengok Facebook kat setengah jam. Lepas ambil wuduk, cik nak tengok cerita apa, Train to Busan. Dia terlambat, habis, ketika tu macam mana? Tak sah sembahyang dia. Dan adapun apabila mentakhirkan sembahyang itu dengan ketiadaan satu sebab daripada beberapa sebab yang tersebut dan barang yang pada maknanya, maka padanya tiga wajah bagi ashab kita. Yang asah daripadanya tiada harus dan batal sucinya. Bila batal sucinya, kalau dia sembahyang juga tak sah sembahyang dia. Dan yang keduanya harus dan tiada batal sucinya, dan harus baginya sembahyang dengan dia. Ini pendapat yang kedua, tak ada masalah sebab dia dah wuduk. Pendapat yang kedua ini tidak mensyaratkan kena segera di antara wuduk dan juga sembahyang, bagi orang yang ditimpa hadas yang berterusan. Dan yang keduanya harus dan tiada batas sucinya, dan harus baginya sembahyang dengan dia. Dan jikalau keluar waktu sekalipun, sudah dia punya lambat tu lah kali dia tak sedar, ya Allah, dia duduk galit tengok filem. Dia pula minat filem Tomoy, dia pun tengok pasal Tomoy tengok teknik apa semua. Kawan Salisul Bol kan, tapi Tomoy kan. Lah kali tiba-tiba azan, astagfirullahalazim, dah masuk waktu asar, dia tak sembahyang zuhur lagi. Dia dah berwuduk, dia nak sembahyang lambat-lambat waktu pula kan. Lagi setengah jam nak habis zuhur, baru dia nak ambil wuduk. Lepas tu dia terleka tengok cerita Tomoy. Jadi macam mana? Boleh tak dia sembahyang dengan wuduk tadi, nak sembahyang asar contoh, atau sembahyang nak qada zuhur tadi? Okey, bagi pendapat ni boleh. Bagi pendapat yang kuat tak boleh, sebab dia telah melengahkan di antara wuduk dia dan solat dengan sebab yang bukan dengan tujuan kesempurnaan solat. Dan jikalau keluar waktu sekalipun. Dan yang ketiganya, pendapat yang ketiga, harus baginya mentakhirkan barang yang tiada keluar waktu fardu. Lambat tak ada masalah, tapi jangan sampai habis waktu. Kalau macam kes tadi, dia tengok filem Tomoy tu sampai dah kali azan asar, tak boleh. Ni kena ambil wuduk sekali lagi. Bagi pendapat yang ketiga. Maka jika keluar waktu, maka tiada harus baginya sembahyang dengan itu suci. Dia kena bersuci sekali lagi, dia kena berwuduk sekali lagi. Maka apabila kita katakan sah pada halnya, apabila ia takhirkan, nescaya tiada harus ia sembahyangkan fardu, maka bersegera ia, maka sembahyang ia akan fardu. Maka harus baginya sembahyang segala yang sunat-sunat selama waktu fardu itu ada kekal. Sekali lagi. Dan apabila kita katakan sah pada halnya, maka apabila kita katakan sah, memang bukan berdasarkan pendapat yang kuat lah ni, berdasarkan pendapat yang kedua atau yang ketiga. Maka apabila kita katakan sah pada halnya, apabila ia takhirkan, nescaya tiada harus. Pada halnya apabila ia takhirkan, nescaya tiada harus ia sembahyangkan fardu, maka bersegera ia, maka sembahyang ia akan fardu. Maka harus baginya sembahyang segala yang sunat-sunat selama waktu fardu itu ada kekal. Saya tak jelas tu ayat ni. Ya Rabb. Maka apabila kita katakan sah pada halnya, apabila ia takhirkan, nescaya tiada harus ia sembahyangkan fardu, maka bersegera ia, maka sembahyang ia akan fardu. Maka harus baginya sembahyang segala yang sunat-sunat selama waktu fardu itu ada kekal. Siapa dah faham? Ada siapa yang faham? Ni kalau buka kitab Arab balik, insya-Allah faham ni. Selalunya bila berkata Nawawi ni dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, boleh menyampaikan akhir nak tandakan ada soal. Nanti kita murajaah sekali lagi. Kalau sempat nak murajaah, nanti kita akan cek balik. Tak apalah, kita skip ni dulu. Nanti insya-Allah kita ambil masa untuk kita murajaah balik.
Maka apabila keluar waktu fardu itu, maka tiada harus baginya sembahyang sunat-sunat kemudian daripada itu. Dengan demikian itu taharah atas yang asah daripada dua wajah. Wallahu alam. Wallahu alam. Memang tak tahu sungguh apa yang dimaksudkan di sini ya. Kita akan rajaah balik insya-Allah. Kalau sempat tak janji. Tapi kita cuba insya-Allah 505 masalah haid bersemedangan berapa kali wajib mandi. Masalah mandi kita tengok apa yang disebut di sini. Kata Imam Nawawi, tiada wajib atas orang yang keluar darah bersemedangan, iaitu mustahadah itu mandi, iaitu pada kebanyakan hal. Kita ada 7 keadaan, kita ada 7 folder wanita mustahadah. Kebanyakan keadaan dia tak perlu mandi. Cuma ada beberapa keadaan dia akan menjadi wanita mutahayyirah. Sama ada memang dia tak ingat langsung dia pernah datang haid, cuma kali ni dia terlupa terus. Dia datang haid kali ni, sebelum ni pernah datang haid macam biasa. Kali ni dia datang haid lebih daripada 15 hari, sampai 16 hari maknanya dia datang istihadah. Bila kita tanya pernah keluar haid? Pernah. Darah kali ni macam mana? Satu warna, dua warna? Satu warna. Sebelum ni berapa hari? Tak ingat. Okey, keluar awal waktu ke, tengah waktu ke, akhir bulan ke, tak ingat. Ketika itu dia mutahayyirah. Maka bila wanita mutahayyirah, dia kena mandi setiap kali sembahyang pada beberapa keadaan, dan hanya perlu mandi sekali sehari pada sebahagian keadaan yang lain. Tapi dalam kebanyakan keadaan dia tak perlu mandi. Dia tak perlu mandi, iaitu sekiranya berdasarkan kiraan kita, setelah kita cuba cek dia ni di folder mana, dia berada di folder yang tidak dihukumkan sebagai wanita mutahayyirah. Tapi kalau kita setelah kita buat kajian, kita tengok okey, akak ni di folder mana ni, sebab kita ada 7 folder. Cek-cek akak ni di folder yang memang tak ada langsung kaitan dengan mutahayyirah, maka ketika itu dia tak perlu mandi. Okey. Macam mana pula keadaannya telah dibincangkan secara panjang lebar. Fala auda wala i'adah. Jadi ucapan Imam Nawawi di sini ala sabilil ghalib. Kata Imam Nawawi, tiada wajib atas orang yang keluar darah bersemedangan, iaitu mustahadah, itu mandi. Tidak wajib ke atasnya mandi kerana suatu daripada sembahyang, dan tiada dalam waktu daripada segala waktu, melainkan sekali jua pada masa kira-kira putus darah haid. Ini bagi wanita yang berada dalam keadaan mutahayyirah. Maka dengan inilah berkata jumhur ulama, al-ulama daripada salaf dan khalaf, dan ialah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum, dan ialah perkataan Urwah, Ibnu Zubair dan Abi Salamah, Ibnu Abdurrahman dan Malik dan Abi Hanifah dan Ahmad. Dan diriwayatkan ini pula daripada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair dan Atha Ibnu Abi Rabah radhiyallahu taala anhum, bahawasanya berkata mereka itu bahawasanya wajib atas perempuan yang keluar darah bersemedangan itu mandi tiap-tiap sembahyang. Ini saya tak pastilah mazhab ni adakah sama ada dia mutahayyirah tak mutahayyirah kena mandi juga ke? Kita tak pasti Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, wanita itu dia kena mandi tiap-tiap kali sembahyang sekiranya dia itu berada dalam keadaan yang diiktibar dia adalah wanita mutahayyirah. Dia kena wajib sembahyang tiap-tiap waktu apabila dia langsung tak ingat darah haid dia pernah keluar sebelum ni pada waktu bila, pada waktu sembahyang bila. Tapi kalau dia ingat, saya tak ingat lah Ustaz, saya memang pernah datang haid, kali ni haid datang sampai 18 hari, hari ni hari ke-18 keluar lagi darah. Apa warna? Satu warna. Maksudnya dia mu'tadah ghair mumayyizah. Okey. Lepas tu bulan lepas akan datang haid berapa hari? Tak ingat. Nasiyah li'adatiha qadran. Akan ingat tak awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan? Memang tak ingat. Okey, nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Dia berada di folder yang ketujuh. Wanita mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Okey, apa yang akan ingat? Katakan tak ingat langsung. Ada satu saya ingat. Apa dia? Saya ingat darah haid saya itu dia berhenti masa azan asar yang bulan lepasnya.
Itu yang saya ingat. Tapi berapa hari haid tak ingat. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tak ingat. Cuma yang saya ingat masa azan asar itulah, masa azan asar elok imam muazzin Allahu akbar, masa tu berhenti tu dah. Haid yang bulan lepas lah. Bulan lepas tak kena haid, tak kena istihadah. Bulan lepas hanya kena haid. Mari bulan ni kena istihadah pula ustaz. Kalau begitu maknanya dia ingat lagi haid dia berhenti pada solat yang mana. Maknanya kalau begitu untuk bulan ni akak bila nak semayang akak kena mandi. Bila kena mandi? Apabila masuk waktu asar. Bila akak nak semayang asar akak kena mandi. Bayang maghrib tak perlu mandi kak. Isyak nanti kejap saya nak kira balik. Akak kalau ikutnya okey, maghrib tak perlu mandi, isyak tak perlu mandi. Subuh esok macam mana? Subuh keesokan. Hari ni hari ke berapa? Hari ni hari ke-18. Esok hari ke-19. Kalau darah berterusan keluar esok saya kena mandi ke? Ya ustaz tu mungkin apa dia? Kalau ikut kira-kira hari ke-19 akak masih lagi dianggap mutahayyirah. Kalau darah keluar esok akak masih mutahayyirah. Jadi macam mana? Kena mandi? Tak perlu mandi. Subuh tak perlu. Okey, sembahyang Zuhur perlu mandi? Tak perlu. Okey, selesai. Okey, sembahyang Asar esok macam mana? Sembahyang Asar akak kena mandi. Sebab akak masih ingat bulan lepas haid akak berhenti ketika azan Asar. Jadi setiap kali nak sembahyang Asar sahaja akak kena mandi. Okey? Itu sekiranya diingat. Bila kita tanya pula, ni cerita lain. Akak ingat tak haid akak masa azan apa? Mana nak ingat Ustaz. Untuk pengetahuan Ustaz, baru kali ni first time saya nak sembahyang. Bulan lepas saya selama ni tak pernah sembahyang. Ni baru first time nak sembahyang. Tiba-tiba nak sembahyang Tuhan uji pula kena istihadah. Jadi macam mana Ustaz? Saya tengok, kalau begitu akak setiap kali nak sembahyang akak kena mandi. Itu mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pada wanita yang dihukumkan sebagai wanita mutahayyirah, wanita yang dianggap nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Dia paling jelas pada folder yang ketujuh. Tapi pada folder-folder yang lain ada sikit-sikit. Fala auda wala i'adah. Mazhab lain saya tak tahu. Kita baca je dalam mazhab lain. Adakah mazhab lain seperti ada perincian, ada syarat? Allah Alam, kita tak tahu. Okey, dan diriwayatkan ini pula daripada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair dan Atha. Ibnu Abi Rabah bahawasanya berkata mereka itu bahawasanya wajib atas perempuan yang keluar darah bersemedangan itu mandi tiap-tiap sembahyang. Dan diriwayatkan ini pula daripada Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan diriwayatkan lagi daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya berkata ia mandi pada tiap-tiap hari sekali mandi. Dan diriwayatkan daripada Ibnul Musayyab, boleh juga dibaca Ibnul Musayyib, dan Al-Hasan, iaitu Al-Hasan Al-Basri, berkata keduanya mandilah perempuan keluar darah bersemedangan itu daripada zuhur sampai sembahyang asar selama-lamanya. Mandilah perempuan keluar darah bersemedangan itu daripada zuhur sampai sembahyang asar selama-lamanya. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ini dahulu. Jadi mazhab-mazhab yang pelbagai ni, ya, kalau kita nak beramal kita kena pastikan sungguh adakah apa syaratnya. Dan itulah masalah yang kita akan hadapi apabila ingin beramal dengan mazhab sahabat dan juga mazhab tabi'in. Kerana kita hanya sampai kepada kita ucapan mereka, pendapat mereka tanpa dibincangkan secara dalam dan masak. Sebab itulah tidak boleh kita berpegang dengan mazhab sahabat. Kita pada hari ini tak boleh berpegang dengan mazhab sahabat, tak boleh berpegang dengan mazhab tabi'in. Sebab mazhab yang sampai kepada kita hanya pendapat kasar dalam keadaan adakah di sini ada perincian, ada syarat? Tak tahu. Mungkin ketika mereka sebut tu ada syarat yang mereka inginkan, tapi kerana pendapat mereka tidak dikembang luaskan, akhirnya tak sampai kepada kita apa syarat yang mereka inginkan. Sebab itulah kita hanya boleh berpegang dengan mazhab yang empat. Kerana mazhab empat ini telah dibincang halus. Ucapan Al-Imam Syafi'i dibincangkan oleh ashab, dikeluarkan kitab, dibuat, disyarah apa semua, akhirnya kita tahu setiap satu perincian. Macam kita baca sekarang, tiada dalam waktu tak perlu mandi, iaitu sekiranya wanita itu masih tidak dianggap wanita mutahayyirah. Macam mana kamu boleh tahu syarat tu? Kerana kita belajar mazhab Syafi'i. Jadi itulah yang menyebabkan kita boleh beramal dengan mazhab yang empat dan tidak boleh beramal dengan mazhab yang lain. Bukan kerana para sahabat bukan mujtahid. Dah, Sayyidina Ali mujtahid, Sayyidatuna Aisyah mujtahid, Sayyidina Hasan Al-Basri mujtahid.
Sayyidina Ibn Musayyab mujtahid, tetapi masalahnya ijtihad mereka tidak sampai kepada kita secara sempurna. Hanya tahu pendapat mereka secara gitu je. Apa syaratnya? Adakah di sana ada pengecualian? Wallahu a'lam. Jadi sekadar kita tahu dalam keadaan kita tidak dapat mendalami pendapat tersebut secara matang. Maka oleh itu, demi mengelakkan daripada kita tersalah, kita ingat kita pegang kalam Sayyidina Aisyah. Rupanya Sayyidina Aisyah di akhir kata, saya bukan masuk begini. Bagi saya pendapat ini ada syaratnya. Kenapa kamu tak pegang yang syarat tu? Kita benar-benar tahu tak sampai ke saya. Dah kamu tak sampai, kamu pegang apa? Jadi demi untuk mengelakkan kita tersilap dalam berpegang dengan pendapat ulama-ulama silam, maka dengan sebab itulah tidak boleh kita berpegang melainkan hanya dengan mazhab 4 yang ma'ruf, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, atau mazhab Imam Malik, atau mazhab Imam Asy-Syafi'i, ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang ini dahulu insya-Allah kita berhenti setakat ini. Esok hari Rabu, kita tak jumpa hari Rabu, kita jumpa hari Khamis pagi insya-Allah untuk kita menyambung. Dan insya-Allah saya cuba berusaha untuk merajah balik beberapa tanda soal yang kita tak dapat nak fahami sebelum ini, insya-Allah subhanahu wa taala. Hari ini tak banyak sangat kita cek dari segi hukum haid secara haid itu sendiri, hukum nifas, hukum istihadah. Kita banyak berkaitan dengan masalah sembahyang, masalah kasar-kasar insya-Allah. Okey, ada sebarang soalan? Nanti dah masuk awal bulan 10, nanti kita tengok balik lah macam mana kelas kita ni. Sebab dah ada kuliah kan, dah start kuliah pada awal bulan 10 nanti. Nanti kita akan merajah balik, adakah kita nak buat pagi juga atau kita nak ambil malam, contoh lewat sikit, atau macam mana. Kita akan merajah sesama kita insyaAllah biiznillah. Okey, sekadar tu dahulu rasanya kita tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون